Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jannatinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita bertemu dalam pengajian tafsir Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, tulisan Al-Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang meninggal pada tahun 1376 Hijrah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dah baca muqaddimah yang pertama daripada kitab ini. Dia ada muqaddimah yang kedua. Jadi insya-Allah malam ini kita akan sambung dengan muqaddimah yang kedua sebelum masuk pada tafsir surah Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita manfaat daripada ilmu penulis ini di dunia dan akhirat. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi, amma ba'd. Ini kebiasaan mana-mana ulama dalam penulisan. Kita akan jumpa mana-mana ulama dia akan mula dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia akan menyebut amma ba'du. Dan ini juga yang kita jumpa di dalam khutbatul hajah, dipanggil khutbatul hajah, iaitu apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Jadi Nabi akan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat, kemudian Nabi akan kata amma ba'du. Amma ba'du itu maksudnya selepas daripada memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du maksudnya dan selepas daripada itu barulah disebut apa yang nak disampaikan. Jadi ini menjadi satu sunnah ikutan oleh para ulama. Boleh juga kita pun dalam ucapan kita, dalam kita nak menyampaikan sesuatu yang penting, sama ada dalam ucapan ataupun penulisan, kita mulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru kita sampaikan apa yang kita nak sampaikan. Kalau tuan-tuan tengok juga, sebelum daripada itu dimulakan dengan basmalah. Basmalah juga ini adalah apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Kita dah bincang sikit. Dalam segala perbuatan kita, maka kita memulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh juga dimulakan dengan basmalah, kemudian memuji Allah dan juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh rahimahullahu taala, terjemahannya, ilmu tafsir merupakan ilmu yang paling mulia secara mutlak. Sebelum tu saya recap sikit. Dalam muqaddimah yang pertama, penulis memperkenalkan kepada kita sifat-sifat Al-Quran. Banyak disebutkan tentang sifat-sifat Al-Quran,
sebagai petunjuk, sebagai penawar, sebagai pembeza, sebagai muhkam, mutasyabih. Ini semua dah disebutkan di dalam muqaddimah yang pertama. Tujuannya adalah supaya bila kita tahu sifat Al-Quran itu, kita jadi kenal dengan Al-Quran, maka kita rasa dekat dengan Al-Quran. Tujuannya adalah untuk supaya kita ada rasa hubungan dengan Al-Quran itu bila kita kenal Al-Quran. Bila kita tak kenal Al-Quran, kita tak tahu sifat Al-Quran, kita tak rasa berminat dengan Al-Quran, dan kita tak tahu apa fungsi ataupun tujuan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran itu. Kita tengok pula dalam muqaddimah ini. Kata Syekh, ilmu tafsir merupakan ilmu yang paling mulia secara mutlak, paling penting dan paling berhak untuk diteliti makna-maknanya dan difahami binaan strukturnya, memandangkan ia diturunkan daripada Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi ini banyak juga kita tengok, kalau tuan-tuan buka kitab-kitab tafsir, memang kesemuanya akan menekankan perkara ini, bahawasanya ilmu tafsir merupakan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling afdal, yang paling utama untuk dipelajari, ditekuni. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab ilmu tafsir, ilmu yang menghubungkan kita dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada kalam yang lebih utama, yang lebih afdal, lebih mulia berbanding kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam Allah adalah kalam yang paling mulia secara mutlak. Maka kerana itu, usaha untuk memahami kalam Allah ini adalah usaha yang paling mulia, satu usaha yang paling besar, satu usaha yang paling besar. Jadi sepatutnya menjadi keutamaan kita, menjadi tujuan dalam kehidupan kita ini adalah sebagai seorang Muslim, sebagai hamba Allah, kita nak tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada kita. Al-Quran ini tidak diturunkan melainkan untuk kita, untuk kita. Sebab tu kadang jadi pelik kalau tuan-tuan pernah dengar ada orang pasang Quran dekat ayam. Bagi ayam dengar Quran. Sebab apa? Ayam tu bila dia dengar Quran, dia jadi lembut, jadi isi dia jadi lagi sedap. Patutnya Al-Quran tu untuk kita. Kita pergi pasang Al-Quran dekat ayam, ayam dapat manfaat. Kita yang patutnya yang paling utama untuk ambil manfaat daripada ayam, kita tak ambil manfaat, rugi. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan untuk kita, dan Al-Quran ni penuh dengan keberkatan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, satu kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yang mana sifatnya adalah mubarak. Maksud mubarak, az-ziyadatu fil khair, sentiasa melimpahkan kebaikan, sentiasa melimpahkan kebaikan. Cuma itulah, kebaikan ni kadang-kadang sifatnya itu maknawi, maknanya dia bukan material. Sebab kadang-kadang kita punya mentaliti kita adalah yang bersifat material. Kalau tak mendatangkan keuntungan duniawi, kita tak melihat itu sebagai kebaikan. Sedangkan Al-Quran ini, kebaikannya itu sangat banyak dan sangat luas, yang mungkin tidak dapat diukur dengan secara material, benda-benda yang dapat dipegang, dapat dilihat. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, memandangkan ia diturunkan daripada Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diturunkan daripada Tuhan yang sifatnya maha bijaksana lagi maha terpuji. Dia menurunkannya sebagai petunjuk dan rahmat bagi sekalian hamba-Nya, penjelasan bagi segala sesuatu, dan perincian bagi setiap perkara yang diperlukan oleh mereka dalam urusan agama, dunia dan akhirat mereka. Jadi Al-Quran ini sebelum ni dah dinyatakan antara sifat-sifatnya dan tujuannya, diulang lagi dalam muqaddimah ini. Kata Syekh, sebagai petunjuk, rahmat bagi sekalian hamba-Nya, sekalian hamba-Nya, sekalian makhluk-Nya, penjelasan bagi segala sesuatu, dan perincian bagi setiap perkara yang diperlukan oleh mereka dalam urusan agama,
dunia dan akhirat mereka. Jadi segala-gala yang kita perlukan dalam kehidupan kita ini, sama ada keperluan duniawi ataupun keperluan ukhrawi, kesemuanya telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Sama ada dinyatakan secara umum ataupun terperinci. Tetapi tidak ada yang ditinggalkan oleh Al-Quran. Maksudnya apa yang menjadi keutamaan kita dalam kehidupan dunia ini, semuanya telah dinyatakan dalam Al-Quran. Semua yang membawa kepada kebahagiaan, kejayaan hidup kita ini, semuanya telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Semua perkara yang membawa kepada kehancuran, kebinasaan, kecelakaan telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kata Allah, kami tak tinggal satu apa pun melainkan ada di dalam Al-Quran itu. Antara perkara yang spesifik daripada ilmu Al-Quran ini pula ialah kefahaman sebahagian atau sekelompok daripadanya akan membantu kepada kefahaman keseluruhan. Hal ini kerana Al-Quran itu daripada awal sehingga akhirnya adalah berkisar tentang memperakukan usul-usul yang bermanfaat, hakikat-hakikat dan syariat-syariat yang besar, hukum hakam yang baik dan akidah kepercayaan yang sahih. Ini antara benda yang penting, yang perlu diketahui oleh setiap hamba, setiap makhluk. Jadi Al-Quran telah menyatakan perkara ini, dan kata Syekh di sini antara yang penting, kefahaman sebahagian atau sekelompok daripadanya akan membantu kepada kefahaman keseluruhan. Jadi kalau Al-Quran ni antara sifat dia adalah dia berulang-ulang. Ada benda yang diulang berkali-kali. Tujuannya untuk apa? Untuk tersikh, untuk supaya kefahaman tu dapat menyerap, dapat kukuh dalam pemikiran kita. Jadi benda yang bersifat usul ni Allah akan ulang berkali-kali. Antara usul yang utama dalam Al-Quran yang diulang, utamanya keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni akan diulang berkali-kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai bentuk. Dalam pelbagai bentuk, sama ada secara akli, secara logik. Allah ajak kita tengok, renung pada langit, renung pada bumi, renung pada angkasa yang luas ini, dalam pelbagai bentuk. Dan ada yang bersifat naqli. Jadi ayat Al-Quran ini dia naqli dan juga akli. Pada sebahagian ayat dia naqli sebab sampai kepada kita dalam bentuk bila kita kata naqal ni, maknanya dinukilkan ataupun berpindah daripada satu orang kepada satu orang yang lain. Itu naqli. Dan dalam masa yang sama ia juga adalah akli. Maksudnya hujah yang berbentuk akli, yang memerlukan kepada kita memikirkan, merenungkan. Ada logiknya di situ. Jadi ini berulang kali dalam Al-Quran. Allah akan ulang supaya kefahaman ataupun pemikiran itu meresap kukuh dalam pemikiran kita. Yang pertama, keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berkaitan tentang risalah ataupun kenabian. Ini juga banyak kali diulang di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Bagaimana ayat-ayat itu dibawakan untuk kita beriman kepada Nabi SAW dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, tentang keimanan pada hari akhirat. Tentang pada hari akhirat. Jadi tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan boleh tengok dia tak lari daripada tiga benda ni. Sama ada seruan beriman pada Allah, ataupun beriman kepada Nabi dan apa yang dibawa oleh Nabi, dan juga beriman pada hari akhirat. Dan dengan pelbagai bentuk dalam pelbagai ayat diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara usul-usul yang bermanfaat, hakikat-hakikat. Allah cerita tentang benda yang hak, benda yang benar. Apa itu benda yang benar dan apa yang batil, diceritakan secara jelas di dalam Al-Quran. Tentang hakikat-hakikat kehidupan dunia, tentang hakikat kematian, hakikat akhirat, diceritakan secara jelas. Tentang fakta-fakta, tentang hakikat kejadian manusia, hakikat kejadian alam, semuanya diceritakan
dalam Al-Quran. Syariat-syariat yang besar, benda-benda yang usul dalam syariat, yang tidak ada khilaf di antara para nabi, diceritakan dalam Al-Quran. Hukum hakam yang baik, setiap hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya ada kebaikan, yang kita sebut dengan hikmah, ataupun kita sebut dengan keindahan syariat. Semua hukum hakam Allah, bila Allah suruh satu benda, maka dia ada manfaat, sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Kalau Allah larang, Allah cegah kita, maka dia ada mudarat pada benda yang dilarang itu, sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Dan akidah kepercayaan yang sahih, ini benda-benda yang penting yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sama ada benda-benda ini, tentang usul-usul ini, macam saya sebut, dia berulang. Allah sebut berulang kali dalam pelbagai bentuk. Jadi kalau kita boleh faham sebahagian daripada ayat ini, maka dia membantu kita untuk memahami sebahagian yang lain. Kalau kita faham sebahagian daripada ayat ini, maka membantu kita untuk faham sebahagian yang lain. Kerana itu Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau juga ada mengarang satu kitab yang lain. Satu kitab yang lain nama dia Taysir Al-Latif Al-Mannan fi Khulasati Al-Quran. Taysir Al-Latif Al-Mannan fi Khulasati Al-Quran. Sebab bila Syekh dia selesai mengarang kitab ni, Taysir Al-Karim Ar-Rahman ni, dia rasa wah, kitab dia dah ringkas berbanding kitab-kitab tafsir yang lain lah. Satu jilid saja, tapi dia rasa kitab tu tebal dan dia rasa berat untuk orang awam baca. Jadi ada salah seorang anak murid Syekh mencadangkan supaya dituliskan ringkasan tafsir. Maka Syekh terima pendapat anak murid dia itu. Jadi Syekh buat ringkasan tafsir daripada tafsir As-Sa'di ni. Cuma pendekatan Syekh berbeza. Dalam ringkasan tafsir ni, pendekatan dia adalah Syekh bahagikan ayat-ayat Al-Quran ini kepada tema. Jadi ada ayat-ayat tauhid, ada sekumpulan ayat yang Syekh pilih, yang Syekh lihat tu sebagai ayat-ayat yang pokok, ayat-ayat yang usul. Jadi dipilih dalam, kita kata mungkin ratusan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang akidah dan tauhid, Syekh pilih dan kumpulkan di bawah satu tema. Kemudian ayat-ayat hukum, Syekh pilih ayat tentang solat, ayat tentang puasa, tentang haji, tentang zakat, Syekh pilih yang ada dalam Al-Quran, kemudian kumpul di bawah satu tema ayat-ayat hukum. Dan yang ketiga, ayat-ayat kisah. Dalam Al-Quran ada banyak kisah, Syekh kumpulkan kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, Syekh kumpulkan, kemudian letak satu di bawah satu tema. Ini pendekatan Syekh dalam Taysir Al-Latif Al-Mannan. Sebab apa? Macam yang Syekh sebut di sini, walaupun kita tak, ataupun walaupun Syekh tak mentafsirkan keseluruhan Al-Quran dalam ringkasan tafsir itu, Syekh pilih beberapa ayat saja dan menghuraikan secara ringkas, tapi dengan kefahaman itu membantu kita untuk faham ayat-ayat yang lain yang tak disebut oleh Syekh ataupun yang tak dimasukkan dalam kitab itu. Sebab Al-Quran ini, kalau kita boleh faham sebahagian daripada ayat dia, terutama ayat-ayat yang pokok, ayat-ayat yang usul ini, maka kita boleh faham ayat-ayat yang lain yang juga dalam bentuk yang ataupun di bawah topik yang sama. Hari ini ulama sebut bentuk tafsir yang macam ni dipanggil dengan tafsir mawdu'i. Tafsir mawdu'i. Tafsir mawdu'i ni dia beza dengan hadis mawdu'. Tuan-tuan jangan tertukar. Hadis mawdu', hadis palsu. Hadis palsu. Hadis mawdu', hadis palsu. Tafsir mawdu'i, tafsir tematik. Mawdu'i ni maksudnya, kalau kita kata mawdu'i,
tajuk. Maudhu' dalam bahasa Arab maksudnya tajuk. Jadi tafsir maudhu'i, tafsir yang ditulis mengikut tajuk-tajuk tertentu, ataupun kita sebut dengan tema tertentu. Jadi ada di kalangan ahli tafsir, dia nak tulis tafsir, dia tak mau tafsir semua. Dia tak mau tafsir semua ayat. Dia nak tafsir ayat pasal wanita contoh. Jadi dia himpun semua ayat yang berkaitan dengan wanita, kemudian dia tafsirkan. Itu satu bentuk pendekatan tafsir. Dia nak tulis tafsir, dia nak cerita pasal langit saja. Semua ayat yang Allah sebut tentang langit, dia kumpul. Kemudian dia kumpul sekali, kemudian dia analisa. Pasal apa dekat sini Allah sebut macam ni, kat sini Allah sebut macam ni. Jadi itu satu bentuk tafsir yang bagi pada kita satu pandangan yang baru tentang Al-Quran. Sebab Al-Quran ni dia bukan macam buku cerita. Bukan kita buka tu bab yang pertama, kemudian bab yang kedua, sambung-sambung cerita, kan, ikut turutan. Tak, Al-Quran bukan macam tu. Al-Quran ni sangat, kita kata, complicated. Kalau baca kat sini ada makna, baca kat sini ada makna. Dia punya tujahan dia tu susah untuk kita kata nak boleh habis sampai ke hujung. Sebab tu sampai hari ni pun orang duk baca Al-Quran, duk kaji Al-Quran, tak habis-habis makna dia. Sebab dia ada banyak sudut. Kita mungkin baru tengok ataupun baru faham daripada satu sudut, tapi ada sudut-sudut yang lain lagi yang kita tak faham. Daripada satu huruf, satu perkataan, kemudian gabung satu perkataan dengan perkataan yang lain, itu bagi satu makna. Satu perkataan ada makna, gabung dengan perkataan yang lain ada makna yang lain. Kemudian dalam ayat ada makna, ayat dengan satu ayat ada makna yang lain. Sekumpulan ayat duduk dalam satu surah ada makna. Awal surah dengan hujung surah itu bagi makna yang lain. Satu surah dengan surah, hujung satu surah dengan permulaan satu surah, itu juga ada makna. Jadi Al-Quran dia takkan habis. Dia punya makna, rangkaian makna dia tu takkan habis kalau kita nak tengok satu persatu. Sampai saya sebut Syekh Abdul Aziz Al-Awaji, dia kata Al-Quran ni dia baca sampai tahap dia baca tengok apa kita punya mood. Apa kita punya mood. Jadi makna dia tu akan pergi kepada kita punya mood. Kalau waktu tu contoh kita tengah kita kata kita tengah frust lah, putus cinta contoh, kan? Kita tengah putus cinta, frust, rasa dunia ni kosong. Bila kita buka Quran baca, kalau orang yang baca dengan faham dan tadabbur, dia akan tengok seolah-olah semua ayat tu macam duk cerita pasal putus cinta yang dia hadapi tu. Dan Al-Quran cerita apa penyelesaian pada putus cinta. Kalau kita baca dengan teliti Al-Quran. Itu maksud saya, kita baca dia ikut mood kita. Bila kita baca Al-Quran, dia boleh pergi makna dia sampai ke situ. Makna dia sangat luas, sangat luas. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, sebenarnya saya dah ingat nak baca bagi laju, bagi ringkas, jadi panjang juga. Ingat kot boleh masuk surah Al-Fatihah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ia juga memandu para hamba Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kebaikan dan memberi amaran kepada mereka daripada segala kejahatan. Al-Quran juga mengulang perakuan perkara-perkara ini dan menzahirkannya dengan pendekatan yang pelbagai serta dengan bentuk yang bersesuaian. Sangat mudah, jitu dan keelokan yang tidak memerlukan kepada apa-apa penambahan lagi selepasnya. Ini juga, ini semua yang Syekh tulis ni, kita boleh katakan hasil pengalaman Syekh dengan Al-Quran. Hasil pengalaman Syekh dengan Al-Quran. Maksudnya hasil dia baca, dia tadabbur. Benda ni maksudnya dia rasa. Dia rasa. Bukan sekadar cakap. Saya mungkin cakap, tapi Syekh dia pengalaman dia dengan Al-Quran itu sendiri. Antara mukjizat Al-Quran ini yang disebut sebagai mukjizat Al-Quran, dia menghimpunkan antara ketinggian bahasa dan juga mudah faham. Bahasa dia tu tinggi, maknanya ada nilai sastra yang tinggi, tapi maksud sampai ini susah.
susah kita dapat. Tuan-tuan cuba tuan-tuan baca apa puisi ke sajak ke, ya. Bila satu-satu puisi ataupun sajak tu, bila bahasa dia tinggi sangat, tuan-tuan dah tak faham dah dia cakap apa. Tapi Al-Quran, walaupun bahasa dia tinggi, bahasa dia indah, tapi boleh difahami walaupun orang yang tak pergi sekolah. Maksud orang tak pergi sekolah ni orang yang bukan berpelajaran tinggi lah, tapi dengan syarat dia boleh faham lah, boleh faham. Ini satu benda yang luar biasa yang ada dalam Al-Quran. Sebab tu antara cabang ilmu bahasa Arab ni dia disebut dengan balaghah. Balaghah ni maksud dia dalam bahasa yang mudah, maksud sampai. Bila kita kata kalamun balighun, maknanya satu percakapan yang sangat sampai kepada maksud dia. Jadi siapa pun baca Al-Quran, kalau dia faham, dia akan rasa seolah-olah Al-Quran tu tuju pada dia. Ini maksud balaghah, kedalaman makna Al-Quran itu. Sebab capahan makna dia tu terlalu luas. Jadi dia boleh cover semua kategori manusia. Semua kategori manusia bila baca Al-Quran, dia faham, makna tu akan sampai pada dia. Dia boleh relate dengan diri dia. Dia boleh relate diri dia dengan Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu memang ditujukan dan diturunkan dan ditujukan kepada diri dia. Kemudian kata Syekh, sesungguhnya telah banyak permintaan daripada sahabat handai untuk diterbitkan keseluruhan tafsir kita ini. Bahasa Syekh, dia tak kata tafsir aku, dia kata tafsir kita ini. Ada kerendahan diri di situ. Dan mereka sangat bersungguh dalam permintaan mereka itu kerana melihat faedah yang besar daripada tafsir ini. Jadi Syekh dia tulis tafsir, kemudian dia terbitkan. Macam mana kebiasaan orang-orang dululah. Bukan Syekh tulis semua habis baru Syekh terbitkan. Bila habis satu bahagian, Syekh terbitkan. Maknanya orang dah mula baca. Jadi ada feedback bagi tahu, kata banyak manfaat daripada tafsir Syekh ini. Kemudian kata Syekh, namun saya menyatakan keuzuran bahawa ia sesuatu yang sukar kerana ianya sebuah tafsir yang besar. Macam kita kata tadi lah, Syekh rasa tafsir dia ni besar, dia rasa berat untuk orang awam. Begitu juga pada masa ini, kurangnya keinginan orang ramai untuk membaca kitab-kitab yang bersaiz besar. Waktu zaman Syekh tu lebih kurang 200 tahun yang lepas pun, Syekh dah rasa lah, kita panggil lemahnya semangat orang untuk membaca penulisan-penulisan. Zaman sekarang lagi lah, ya. Dengan sebab itu, ini pun satu pelajaran yang kita dapat. Maksudnya seorang pendidik, seorang guru yang murabbi, dia kena ada sifat rahmat, sensitif dengan pelajar dia. Maknanya kalau zaman sekarang ni kita kata orang lagi bukan ada semangat yang kuat untuk membaca, lagilah maksudnya memerlukan kepada ringkasan-ringkasan lah, tafsir-tafsir yang ringkas. Dan ini juga antara sebab kenapa saya pilih tafsir As-Sa'di ini, sebab dia dikira tafsir yang ringkas. Kalau kita buka tafsir, contohnya tafsir At-Tabari, yang semangat nak belajar tafsir, buka tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari besar, mungkin satu meja ni kalau nak buka. Kalau baca tu memang kita tak ada habis lah. Sebab panjang. Lagi dia bahas tentang bahasa, lagi dia bahas tentang tentang nahwu, tentang fiqh, macam-macam masuk. Memang panjang lah. Tapi nak sampai kepada maksud utama ayat tu lambat. Jadi macam kita sebutkan dalam tafsir Sa'di ni, memang Syekh dia cuba dalam penulisan dia ni fokus kepada makna ayat tu. Jadi kita tak payah ambil jalan jauh, ambil jalan dekat. Kemudian kata Syekh, dengan sebab itu saya suka memberi respon dengan menerbitkan sebahagian daripada permintaan mereka, iaitu dengan penerbitan satu juzuk sahaja daripada keseluruhan juzuk tafsir ini, dan pilihannya ialah juzuk yang tengah daripada surah Al-Kahfi sehingga akhir surah An-Naml. Jadi mula-mula Syekh terbitkan daripada surah Al-Kahfi sampai surah An-Naml sahaja. Itu pada hayat Syekh. Kemudian keseluruhan tafsir ini diterbitkan selepas pada Syekh meninggal dunia.
Maka apa yang tidak diperolehi kesemuanya, janganlah ditinggalkan kesemuanya pula. Ini antara kaedah fiqh yang Syekh gunakan. Kalau benda yang kita tak boleh nak buat semua, kita jangan tinggal semua. Jadi sekurang-kurangnya Syekh rasa kalau mungkin orang dia tak boleh nak baca semua isi kitab dia, cukuplah satu bahagian, satu juzuk daripada keseluruhan isi kitab ini. Kata Syekh rahimahullah, saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikannya ikhlas untuknya. Ini penting tuan-tuan. Selalu diingatkan oleh ramai ulama, apa-apa pun kita buat ikhlas. Saya ingatkan untuk diri saya dan juga diri tuan-tuan, kita usahakan ikhlas ni. Hadirkan niat. Hadirkan niat apa yang kita buat, kita hadirkan niat kita dan pastikan niat kita itu ikhlas. Sebab tanpa ikhlas, amalan itu akan jadi sia-sia. Maksud ikhlas ni adalah kita buat kerana Allah. Maksudnya kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa sahaja yang tidak dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan sia-sia. Seperti mana makhluk itu akan musnah kalau kita buat bukan kerana Allah, selain Allah akan musnah, akan hapus kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang kita buat kerana Allah, itulah yang akan kekal seperti mana kekalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh rahimahullah, Syekh berdoa agar menjadikannya ikhlas untuknya, bermanfaat untuk kami dan saudara-saudara kami, juga memanjangkan kepada kami dengan pertolongan, perhatian dan taufiknya. Inilah hakikat seorang hamba. Apa saja yang dia nak buat, hakikatnya dia adalah lemah, tetapi dia akan kuat apabila dia bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuat, yang maha berkuasa. Kita ni tak boleh buat apa pun, tak ada satu benda pun kita boleh buat kecuali apabila kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya dia maha pemurah, maha mulia, maha lemah lembut dan maha penyayang. Mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa sahaja urusan, apa sahaja yang kita nak buat. Lebih-lebih lagi, apa yang kita nak buat tu berkaitan dengan akhirat, dengan keuntungan ataupun kerugian akhirat kita. Kata Syekh rahimahullah, dan saya sertakan juga kaedah umum dan usul tafsir supaya dapat menampung apa yang terlepas kepada para pembaca daripada juzuk-juzuk yang lain. Sesungguhnya perkara cabang dan pecahan-pecahannya dibina di atas usul dan kaedah umum tersebut. Melaluinya usul dan kaedah yang ringkas ini juga dapat diperolehi manfaat dan faedah bagi apa yang tidak dapat diperolehi melalui percakapan yang panjang lebar. Cukuplah Allah bagi kita dan dialah sebaik-baik tempat berserah. Jadi dalam kitab Tafsir As-Sa'di ini, selepas muqaddimah, sebenarnya dia ada kaedah umum dan usul tafsir. Tapi ini kita tak bawa sebab saya melihat kaedah umum dan usul tafsir ini perlu dibaca secara berasingan. Sebahagian ulama kita mencadangkan kalau kita nak mencadangkan 3 kitab, dia ada 3 kitab ni macam 3 beradik lah. Semua ni tulisan Syekh As-Sa'di. Dan kalau kita dia saling melengkapi. Dicadangkan sebelum kita baca tafsir As-Sa'di ni, baca dulu satu lagi kitab dipanggil Al-Qawaidul Hisan. Ini satu kitab Syekh, Al-Qawaidul Hisan. Dalam kitab ini Syekh susun kaedah-kaedah ataupun faedah-faedah yang penting yang membantu kita dalam memahami Al-Quran. Jadi kalau kita boleh memahami kaedah-kaedah ini, jadi bila kita baca kitab Syekh, kita akan dapat faham. Kita bukan saja dapat faham maksud tafsir itu, dan kita boleh dapat faham bagaimana Syekh mentafsirkan sesuatu ayat. Dan ini pentinglah. Jadi kalau orang yang dia dapat kuasai kitab Qawaidul Hisan ni, dia boleh faham kitab tafsir ini dengan baik. Ini disebut dengan kaedah tafsir lah. Kalau orang ini dalam ilmu dipanggil
kaedah tafsir. Dan juga macam Syekh sebut di sini usul tafsir. Ini semua antara cabang-cabang ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir ni kalau tuan-tuan boleh bayangkan, yang paling besar dipanggil ulum al-Quran. Ulum al-Quran. Ulum al-Quran ni maksudnya semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dipanggil ulum al-Quran. Jadi yang paling besar Al-Quran, kemudian di bawah dia itu ada ulum al-Quran. Ulum al-Quran ni ada banyak cabang. Ada banyak cabang. Ada ilmu yang berkaitan tentang penurunan Al-Quran. Ada yang berkaitan tentang sabab nuzul al-Makki wal-Madani. Banyaklah cabang saya nak sebut. Antaranya yang dihimpunkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, meninggal tahun 911 Hijrah. Dia tulis dalam kitab Al-Itqan, lebih kurang 80 cabang ilmu ulum Al-Quran ni, banyak. Jadi salah satunya adalah ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir ni dia duduk di bawah ataupun cabang daripada ulum Al-Quran. Al-Quran, ulum Al-Quran ada banyak. Salah satunya ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir ni salah satu cabang daripada ulum Al-Quran. Di bawah ilmu tafsir pula dia ada cabang lagi. Ada banyak cabang lagi. Jadi salah satu cabangnya adalah usul tafsir dan juga kaedah-kaedah tafsir. Ada berapa lagi yang lain? Contohnya ilmu tabaqat al-mufassirin, cerita tentang ahli tafsir dan juga jenis-jenis tafsir dan sebagainya. Itu pun salah satu cabang. Tapi antara cabang yang pentingnya adalah usul tafsir dan juga kaedah tafsir. Usul tafsir ni penting. Dia macam kita kata pengenalan kepada tafsir. Benda-benda yang kita kena tahu sebelum kita belajar tafsir. Apa benda yang kita kena tahu tentang tafsir Al-Quran? Itu usul tafsir. Kaedah tafsir, dia cerita pasal macam mana sesuatu ayat tu ditafsirkan. Itu kaedah tafsir. Jadi dua cabang ilmu ni antara dua cabang ilmu yang penting bagi orang yang mula belajar tafsir secara khusus. Bila dia nak mula dalam belajar tafsir ni, dia mesti kena boleh faham dua ilmu ni lah, usul tafsir dan juga kaedah tafsir. Jadi Syekh ada tulis pasal kaedah tafsir dan usul tafsir ni dan disertakan dalam kitab Tafsir Sa'di ni. Tapi saya tak sertakan di sini sebab saya rasa itu mungkin kita boleh buat daurah ke, contoh buat khusus intensif ke untuk siapa-siapa yang berminat nak belajar secara intensif. Itu kita boleh buat kelas asing. Tapi tujuan kita untuk kuliah malam ni baca kitab tafsir saja. InsyaAllah lepas ni kita cuba untuk ringkaskan lagi lah huraian tu supaya kita boleh baca banyak. Jadi Syekh tutup di sini dengan menyebut hasbunallah, cukuplah Allah bagi kita, wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kita dan dialah sebaik-baik tempat berserah. Kita cuba masuk sikit tafsir surah Al-Fatihah dekat mana dah insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala tafsir surah Al-Fatihah. Ia makkiyah. Ini pendekatan Syekh. Pendekatan Syekh memang pendekatan yang ringkas. Dia tak macam sebahagian tafsir-tafsir yang lain. Kita kata ini bahagian pendahuluan lah, pendahuluan surah ataupun pengenalan surah. Jadi biasanya Syekh dia akan sebut dua benda ni je, nama surah dan juga dari sudut makkiyah dan madaniyah. Surah tu makkiyah ke ataupun madaniyah. Jadi bab-bab yang lain yang mana kebanyakannya berada di dalam kategori ulum Al-Quran yang kita sebut tadi. Jadi setengah tafsir ada sebut tentang sebab nuzul, setengah tafsir ada sebut tentang qiraat, setengah tafsir ada sebut tentang kita panggil mufradat, maknanya disebut dulu, dihuraikan dulu perkataan-perkataan tertentu. Jadi ni semua Syekh tak buat. Syekh skip, sebut nama surah, kemudian makkiyah ataupun madaniyah sahaja, kemudian terus masuk kepada tafsir surah. Kemudian Syekh membawakan surah Al-Fatihah, ayat, dibawakan ayat. Kita bacalah ayat ni insya-Allah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, artinya saya memulakan dengan setiap nama Allah subhanahu wa ta'ala kerana perkataan isim ialah mufrad mudhaf, yakni kata tunggal yang disandarkan, maka ia umum kepada semua nama-nama Allah yang baik. Ini pendekatan Syekh, dia akan terus kepada tafsir sesuatu ayat. Jadi di sini Syekh mentafsirkan makna bismi. Maksud bismi artinya maksud bismillah itu artinya saya memulakan dengan setiap nama Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Syekh mentafsirkan memulakan dengan setiap nama Allah? Sedangkan selalu kita duk faham bismillah itu adalah dengan nama Allah. Betul tak? Jadi dalam tafsir ni Syekh melengkapkan makna. Saya ingat kita ada sentuh sebelum ni kan? Bila kita kata dengan nama Allah, dia macam tergantung dengan nama Allah. Boleh faham tak? Dengan nama Allah. Apa maksud dengan nama Allah? Sebenarnya ada ayat yang dihilangkan. Tujuan ayat ni dihilangkan adalah untuk memberi keumuman pada makna, supaya makna itu jadi umum. Itu tujuannya. Jadi bila Allah sebut bismillah dengan nama Allah, satu, dia bagi makna yang umum. Maksudnya ada ayat yang dihilangkan. Ayat yang dihilangkan tu kita boleh andaikan apa? Kita boleh andaikan saya membaca dengan nama Allah. Bila kita kata macam tu baru kita nampak makna dia. Jelas kan? Saya membaca dengan nama Allah. Boleh juga saya menyebut dengan nama Allah. Ini maksud keumuman pada makna, sebab Allah tak sebut. Bila Allah sebut, makna dia akan spesifik. Contoh macam dalam surah Al-Alaq, Allah kata Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhan. Jadi ayat tu dia spesifik kepada baca sahaja. Bacalah dengan nama Tuhan. Tapi dalam basmalah Allah tak sebut perbuatan itu. Jadi dia memberi keumuman kepada makna. Jadi maksud dengan nama Allah itu, dia masuk kepada perbuatan, kepada percakapan, sama ada perbuatan anggota badan ataupun perbuatan hati, benda yang kita dalam hati pun masuk dengan nama Allah. Maksudnya apa yang saya niatkan dengan nama Allah. Itu maksud dia, memberi keumuman kepada makna. Dan juga dia boleh jadi, kita panggil keanjalan, flexibility. Bila Allah kata dengan nama Allah, andaian dia tu dia boleh jadi sebelum dan selepas. Ini dalam bahasa Arab. Maksudnya dia boleh jadi bismillahi aqra, dengan nama Allah saya membaca. Ataupun aqra'u bismillah, saya membaca dengan nama Allah. Dalam bahasa Arab boleh. Jadi bila Allah tak sebut benda tu secara spesifik, dia jadi anjal. Dia boleh benda yang kita andaikan itu, benda yang kita buat ataupun benda yang kita cakap dengan nama Allah tu, dia boleh jadi dahulu, duduk di depan ataupun duduk di belakang. Tapi kata ulama, yang paling cantiknya adalah di belakang. Supaya apa? Bagi makna tidak ada sesuatu yang mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah sebut dengan nama Allah? Supaya isyaratnya di situ semua benda dimulakan dengan Allah. Dimulakan dengan Allah.
Boleh kita nak kata aqra'u bismillah, ataupun macam dalam surah Al-Alaq, iqra' bismi rabbika. Tapi dalam basmalah ini antara isyaratnya adalah supaya nak beritahu kata apa-apa pun Allah dulu, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir ini Syekh sebut, saya memulakan, abtadi'u bismillah, saya memulakan dengan setiap nama Allah Subhanahu wa taala. Daripada mana makna setiap nama Allah, sedangkan dalam basmalah ni hanya ada satu nama yang disebut, dengan sebab kataan isim itu single. Dalam bahasa Arab, ismun nama, asma'un baru nama-nama. Dia nampak? Jadi dalam ni sepatutnya terjemahan dia memang dengan nama Allah lah, sebab isim tu kata tunggal. Tapi Syekh dia tafsirkan di sini dengan setiap nama Allah. Daripada mana makna tu setiap nama Allah? Syekh kata kerana perkataan isim ialah mufrad mudhaf. Maksudnya perkataan isim di sini, isim ni yang ada pada bismi tu, ba kemudian ismi. Perkataan isim tu kata nama tunggal, dan dia disandarkan kepada lafzul jalalah Allah. Jadi dengan dalam kaedah bahasa Arab, kata nama tunggal yang disandarkan maka dia memberi makna umum. Kata nama tunggal yang disandarkan, kalau sini kata isim ni dia kata nama tunggal dan disandarkan kepada apa? Disandarkan kepada nama Allah, lafzul jalalah. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah bukan satu nama tu saja, bukan lafzul jalalah sahaja, bukan kalimah Allah tu saja, bahkan ke semua nama-nama Allah. Jadi hakikatnya ialah bila kita sebut bismillah, hakikatnya kita bukan menyebut dengan nama Allah sahaja, bahkan dengan semua nama-nama Allah, dengan setiap nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh nampak tuan-tuan? Jadi kalau tuan-tuan faham makna ni, tuan-tuan akan nampak makna bismillah itu lebih luas lagi. Bukan kita hanya menyebut dengan nama Allah sahaja, bahkan dari segi maknanya dengan nama Ar-Rahman, dengan nama Ar-Rahim, dengan nama Al-Malik, dengan nama Al-Quddus, dengan nama As-Salam. Semua tu masuk di dalam makna bismillah. Nah, itu hakikatnya. Maksudnya dengan bila kita sebut bismillah, dengan setiap nama Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kita dah hurai kot sebelum ni dalam kuliah tadarus kita. Dan setiap nama ni dia ada makna dia. Dia ada dia punya tuntutannya. Jadi kita sebut bismillah, walaupun kita sebut bismillah, tapi dalam situasi yang tertentu dia lebih dekat dengan makna Ar-Rahman contoh. Dia lebih dekat dengan makna Al-Malik contohnya. Bila kita sebut bismillah, itu adalah satu bentuk pertolongan. Kalau kita kita sedang mengharapkan rahmat Allah, maksudnya bila kita sebut bismillah, kita masukkan di situ makna Ar-Rahman. Kita minta pada Allah yang bersifat dengan nama Ar-Rahman contoh. Dah insya Allah. Nak azan dulu kan? Jalan nanti baru. Baik. Jadi maksud bismillah di sini adalah dengan semua nama-nama Allah yang baik. Dan tuan-tuan tahu nama-nama Allah ini dalam hadis sebut inna lillahi tis'atan wa tis'ina nisman faman ahsaha dakhala al-jannah. Dalam hadis ni sebut Allah ada 99 nama. Siapa yang kira? Ulama kata ahsaha di sini bukan kira saja, tetapi maksudnya menghafaz, menjaga dan melaksanakan segala tuntutan nama-nama ini. Setiap nama ni dia ada hak dia. Dan pada hakikatnya nama Allah Subhanahu wa taala tidak terhad kepada 99 saja. Tapi 99 itu yang disebutkan di dalam hadis ini, dan ada ulama yang menghimpunkan
Maknanya kira bagi sampai 99 nama. Pada hakikatnya semua nama-nama yang baik adalah berhak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Allah lafzul jalalah, kata Syekh rahimahullah taala, dia ialah Tuhan yang disembah, al-ma'luh, yang berhak untuk ditauhidkan ibadah kepadanya, kerana dia bersifat dengan sifat ketuhanan, iaitu sifat kesempurnaan. Ini Syekh mentarifkan lafzul jalalah Allah. Apa itu Allah? Kata Syekh, Allah yang pertama, dia ialah Tuhan yang disembah. Yang nama kata Allah ini ialah Tuhan yang disembah. Sebab apa disembah? Yang berhak untuk ditauhidkan ibadah kepadanya. Sebab hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak untuk ditauhidkan ibadah kepadanya. Maksudnya kita ni, ibadah ni apa? Kita buat satu bentuk perbuatan, satu bentuk amalan yang ada unsur menghina diri. Itu ubudiyah. Bila disebut tariqul ma'bud, maksudnya jalan, kalau dalam bahasa Arab maksudnya jalan yang diratakan. Jalan yang diratakan. Nak rata jalan tu kena pijak, kena lenyek, kena bagi, baru dia akan rata. Jadi cuba kalau kita duduk di situ, orang pijak kita, orang lenyek kita rasa terhina. Kita rasa terhina. Itu makna ibadah dari segi bahasa asal-asalnya. Serupa jalan tu orang duk lalu, duk pijak selalu sampai jadi rata. Jadi makna asal daripada ibadah daripada situ. Jadi ibadah ini yang paling berhak, yang patut kita bagi adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berhak ditauhidkan ibadah kepadanya. Maksudnya tidak pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya banyaklah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mencukupkan keperluan kita, Allah yang menjaga kita bagi rezeki dan sebagainya. Kerana itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak untuk kita tauhidkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kerana dia bersifat dengan sifat ketuhanan, iaitu sifat kesempurnaan. Jadi tuan-tuan relate balik. Maksudnya apa? Yang kata nama Allah ini adalah Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Apa itu sifat ketuhanan? Sifat sempurna. Sifat sempurna. Maksudnya apa sahaja yang ada sifat tidak sempurna, sifat kurang, sifat cacat, celah, ia bukan Tuhan. Ia bukan Tuhan. Itu maknanya. Jadi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat sempurna. Maka itulah sifat ketuhanan yang hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat ketuhanan, maka hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak untuk kita mengabdikan diri, untuk kita bagi ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Tuhan itulah yang kita beribadah kepadanya dan kita sembah. Ini maksud Allah yang ada di dalam lafzul jalalah itu. Hakikat. Cukup tak tu? Cukup tak tu? Boleh? Sebab kalau nak masuk Ar-Rahman Ar-Rahim ni dia akan panjang sikit. Kita akan hurai tentang apa maksud nama-nama Allah dan sifat-sifat yang terkandung di dalam nama Allah tu. Dia sini ada kaedah yang penting pada Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Syekh bawa kaedah yang penting untuk kita faham dan membantu kita dalam kita tadabbur ataupun berinteraksi dengan banyak nama-nama Allah yang disebut dalam Al-Quran. Ini insya-Allah kita sebut dalam kuliah akan datang lah, insya-Allah bulan depan insya-Allah. Moga-moga ada manfaatnya. Sekadar itu saja. Ada soalan? Kalau ada soalan, ya. Tahun berapa tafsir ini ditulis? Tahun berapa diturunkan surah Al-Fatihah?
secara spesifik saya tak ingat tahun berapa, tapi antara surah-surah yang awal diturunkan. Dia masalah dalam sebab penurunan surah ni, ulama khilaf, sebab dia sebenarnya asasnya adalah riwayat, mesti bergantung pada riwayat berkait dengan penurunan sesuatu surah. Pertama kali sebelum tu, dari sudut makiyah dan madaniyah juga ada khilaf di kalangan ulama. Maksudnya kalau yang bila kita kata madaniyah tu, maka lebih lewat lagi lah, lepas pada 13 tahun kenabian. Tapi pendapat yang kuatnya kata makiyah. Pendapat jumhur mufassirin kata surah Al-Fatihah ni makiyah. Bahkan antara surah yang awal diturunkan juga. Dalam fasa Mekah, antara surah yang awal diturunkan. Dan di sana ada pendapat yang kata madaniyah, dan di sana ada yang himpunkan kedua-duanya. Maksudnya dia kata memang surah Al-Fatihah ni diturunkan di Mekah sekali, kemudian di Madinah sekali. Itu juga satu pendapat. Pendapat yang ketiga, di pendapat yang pertama, pendapat jumhur mengatakan surah Al-Fatihah ni adalah surah makiyah, diturunkan di Mekah, maka antara surah yang awal diturunkan. Pendapat yang kedua mengatakan madaniyah, maksudnya diturunkan selepas daripada hijrah. Dan pendapat yang ketiga mengatakan surah Al-Fatihah diturunkan 2 kali, sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Tahun berapa saya tak ingat. Tak ingat. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita setakat itu saja dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.